Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan sambung pelajaran kita iaitu berkaitan dengan simbol dan simbol ketaksamaan tidak berubah. Okey, so kat sini cikgu nak kamu ambil berat tentang simbol ni sebabnya simbol ni penting untuk kamu, bukan untuk hanya tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Okey, so simbol ketaksamaan. Okey, simbol ketaksamaan. Ingat lagi tak apa dia? Yang simbol ni lebih besar, lebih kecil apa semua tu. Okey, simbol tu dia ada beberapa sifat yang kamu kena ingat. Okey, apabila melakukan operasi tambah atau tolak dengan melibatkan nombor positif atau negatif, simbol ketaksamaan dia tidak akan berubah. Okey, cikgu ulang, simbol tidak akan berubah apabila melakukan operasi tambah atau tolak dengan nombor positif atau negatif. Okey, contohnya ni. A kurang daripada B. Jadi A tambah C belah kiri dan B tambah C belah kanan. Okey, so dia tak akan mengubah simbol dia. Jadi sama juga dengan tolak. Bila tolak C belah kiri, belah kanan tolak C, dia tak berubah simbol ni. Sama juga dengan tambah, kalau ada nombor negatif. Tambah ni tolak, so dia tak akan mengubah. Contohnya macam ni. Tambah 3 belah kiri, tambah 3 belah kanan. So simbol dia tak berubah. Okey, tolak 3, simbol dia tak berubah. Walaupun tambah dengan nombor negatif ni, kita panggil nombor negatif kan. So dia tak akan berubah. Okey, jadi ada sifat yang pertama, tidak mengubah simbol ketaksamaan. Kita tengok sifat yang kedua. Apabila membahagi ataupun mendarab, darab atau bahagi samalah, bahagi atau darab dengan nombor positif. Okey, contohnya kita darab dengan C positif, belah kiri belah kanan, simbol dia tak berubah. Sama juga bahagi dengan C, iaitu nombor negatif, nombor positif sahaja. So simbol dia tak berubah. Okey, contohnya kita darab 3 belah kanan belah kiri. So 2 kali 3 dapat 6, 6 kali 3 dapat 18, simbol dia tak berubah. Okey, so sama juga kalau kita nak bahagi dengan 2, kan tadi cakap kan bahagi dengan nombor positif sahaja. Bagi 2 belah kiri, bagi 2 belah kanan, dapatlah 1 kurang pada 3, simbol ketaksamaan ni tidak berubah. Okey, ingat konsep tu. Okey, so sekarang kita nak tengok kepada simbol berubah apabila apa. Okey, masih juga A kurang daripada B. Bila kita darab atau bahagi dengan nombor negatif. Okey, kita darab dengan negatif C, darab dengan negatif C belah kiri belah kanan. Simbol ni yang berubah ni yang kita kata simbol ketaksamaan tu berubah. Okey, bila bahagi dengan nombor negatif, bahagi belah kiri, kanan, nombor negatif, simbol dia daripada kurang daripada jadi lebih besar pada. Okey, ini contoh dia. Darab dengan nombor negatif 3 belah kiri dan belah kanan. So simbol dia ni, simbol ketaksamaan berubah daripada kita start darab. Okey, bukan last jawapan ni. Dia start kita darab dengan nombor negatif, simbol dah berubah. Okey, so jadi kalau kita bahagi pula, bahagi dengan negatif 2 belah kiri belah kanan, simbol start berubah bila kita start bahagi. Okey, so satu lagi berubah, ada 2, ada 3 sebenarnya untuk berubah ni. Okey, kita kedua-dua belah didarabkan dengan negatif 1. Okey, belah kiri belah kanan didarabkan dengan negatif 1. Okey, so A jadi negatif A, B jadi negatif B. Kalau macam ni negatif A, dia akan jadi terbalik, di positif A. Okey, so jadi bila darab dengan negatif 1, simbol dia dah berubah. Belah kiri belah kanan pun darab dengan negatif 1. Okey, so dapatlah negatif 2 lebih besar pada negatif 6. Okey, kalau katalah macam ni. Negatif 5 lebih besar daripada 3. Kan 5 besar pada 3. Okey. Negatif 7. Okey. So kalau kita buat macam tu, kita darab dengan negatif 1.
Bila darab dengan negatif 1, negatif 5 darab negatif 1. Bila darab je negatif 1, simbol dia ubah jadi negatif 7. Okey, cikgu tulis semula sebab ruangan sempit. Okey, kalau negatif 5 darab, kalau negatif 5 kecil pada 7. So negatif 5 kita darab dengan negatif 1. Okey, 7 pun kita darab dengan negatif 1. Okey, so jadi ni akan jadi positif. Ni positif. Okey, 7 kali negatif 1 dapat negatif 7. Okey, simbol ni cikgu dah buat salah. Dari start dari sini kita kena ubah dah. Okey, kita ubah. Kan tadi kan cikgu kata kalau darab saja atau bagi, simbol berubah. Jadi 5 lebih besar pada negatif 7. Ingat macam ni, kalau darab dengan negatif 1, negatif 5 hak negatif ni jadi positif, hak positif boleh jadi negatif. Okey, kita sambung dengan sifat yang seterusnya. Operasi salingan dilakukan di kedua-dua belah kotak samaan. Operasi salingan tu maksudnya bila A ni sebenarnya A ni tulisan berhuruf. Okey, A sebenarnya ialah A per 1. B pun sama, B per 1. Bila kita buat operasi salingan, maksudnya 1 ni atas, A tu bawah. Tu jadi macam ni. Jadi maksudnya kita ubah atas bawah, bawah ni atas. Okey, jadi simbol dia berubah. Contohnya macam ni, 2. 2 ni asalnya 2 per 1. Bila kita terbalikkan, jadi 1 ni atas tu bawah. Jadi simbol kesamaan ni berubah. Okey. Okey, kegunaan apa yang cikgu hafal tadi, simbol kesamaan berubah atau tak berubah, kita akan gunakan ni untuk menyelesaikan setiap kesamaan. Okey, jadi kita nak buat soalan A. Sebab dia kata selesaikan, maksud kena buat ambil habis lah. Sampai dapat nilai X tu berapa. Jadi soalannya X tolak 2 kecil atau sama dengan 6. Okey, sama juga dengan persamaan linear sebelum ni. Kalau kita nak jawapan X saja, negatif 2 ni kita tak mau, kita buat mai belah kanan, dia akan jadi 6 tambah 2. 6 ni sedia ada. Negatif 2 ni, bila negatif mai belah kanan, jadi tambah 2. Okey, simbol ni tak ubah apa-apa bila operasi dia menambah atau menolak. Okey, takkan kita nak biar macam ni, kita selesaikan. Jadi 6 tambah 2 jawabnya 8. Okey, siaplah soalan A. Okey, kita nak buat soalan B pula. 7 sama dengan 7 kali X, itu 7X lebih besar atau sama dengan 28. Kita nak jawapan X sebab soalan kita selesaikan. Okey, jadi kita nak X saja. Ni kan darab 7X, maksudnya 7 darab. Jadi kita tak mau 7 tu. Jadi 28 kita bahagi 7. Kenapa bagi 7? 7 kan darab dengan X. Jadi 7 ni bahagi dengan X. Okey, cikgu nak ingatkan kamu, bila kamu bagi 7 ni, 7 kat sini ni, bila kita dah bawa mai belah kanan, kat sini tak perlu tulis 7 dah. Okey. So, lagi satu benda, kamu jangan duk tulis ni sama dengan. Ni tak mau. Sebab dah ada ni. Lebih besar atau sama dengan, perkataan sama dengan. So, ni tak perlu sama dengan tu. Okey. Jadi, takkan nak biar ni je. Belum ringkas kan? 28 bagi 7 dapat 4. Kamu kena kuasai tajuk ni sebab kita nak ada satu lagi berkaitan ni, nak menyelesaikan persamaan linear ketaksamaan. Okey, ada lagi kat belakang tu. Okey, so jadi C pula negatif X. Okey, cikgu salin siap-siap soalan C dengan D. 7 tolak. Okey, salin siap-siap. Okey. So kat sini kita nak X saja. Kita jangan kalut-kalut, buat satu-satu. Kita nak X saja, kita buang 3 ni. 3 ni bahagian. Bila bagi mai belah kanan, dia akan jadi apa? 9 darab 3. Okey. Jadi masih lagi ada negatif X. Sebab kita bawa hanya selesaikan 3 ni saja. Jadi bila bagi 3 mai belah sini, jadi darab 3. Okey, jadi berapa? 9 ke 3, 27. Ni dia negatif X. Kita nak jawapan X saja. Jadi maksudnya bila kita nak tukar ni simbol negatif jadi positif, maksudnya kita kena
darab negatif 1. Bila darab negatif 1 tadi cikgu dah tunjuk dah kan simbol dia. Bila darab negatif-negatif jadi positif terus. Yang negatif jadi positif, hak positif jadi negatif. Simbol akan berubah apabila kita darab. Okey. So, selesai. Itulah jawapannya. Okey, yang ni pula. Yang ni kita ni 7 ni tambahan. Okey, kita bawa pi belah kanan. Jadi apa? Bila tambah jadi jadi 15 tolak 7. 15 tolak 7 dapatnya 8. Negatif 4x. Okey. Kita nak x saja. Jadi mula-mula kita darab dengan negatif 1 lah. Negatif ni kita bagi di positif. Jadi darab dengan negatif 1. Bila darab negatif 1, kita akan negatif jadi positif. Positif jadi negatif. Apa lagi? Simbol ni berubah. Okey, so jadi macam mana nak buat seterusnya? Kita nak x saja. Jadi 4 ni kan darab. Bila darab 15 ni dibahagi. Okey, ni bahagi biasa dia tak akan ubah simbol ketaksamaan. Jadi masih kurang daripada. Jadi jawabnya negatif 8 bahagi 4 negatif 2. Okey, cikgu bagi contoh ekstra. Okay. Kalau macam ni, macam mana nak buat? Yang mudah bawa positif 2 dulu. Memang yang terbaik dia, step dia bawa positif 2 dulu. Jadi ni sebab ni pecahan kan. Yang kacau dia lagi. Jadi 2 per 3x kurang daripada 8. Positif buat minus ni tolak 2. Jadi 8 tolak 2 jawabnya 6. Okey, jadi tulis dulu 2 per 3x. Okey, sekarang kita nak x kan. Okey, bila kita nak x, ni 2 per 3 maksudnya 2 darab x. Lepas tu bahagi 3. Okey, so jadi kita boleh buat 6 darab 3 bahagi 2. Macam tu. Sebabnya bahagi 3 main bahasa ni darab. Ni darab 2 main bahasa ni dibahagi. Jadi x kurang, selesaikan. 6 kali 3, 18. 18 bagi 2 dapat 9. Okey, itulah jawapannya. Okey, nombor 2. Ni pecahan kan? Ni tolak. Okey, kamu kena, bila tengok soalan, kamu kena tahu nak bawa yang mana satu dulu. Okey, so kita bawa negatif 3. Jadi tinggal negatif x per 2 kurang atau sama negatif 5 tambah 3. Okey, kita selesaikan ni dulu. Negatif 5 tambah 3 dapat negatif 2. Ni negatif x per 2. Okey, sekarang ni kan negatif. Kita buat tukar dulu jadi positif. Maksudnya darab dengan negatif 1. Terus simbol negatif akan jadi positif. Jadi x per 2. Kan negatif-negatif tanda sama. Terus jadi positif. Bila darab negatif 1, simbol ketaksamaan berubah. Negatif 2 jadi positif 2. Okey. Kita nak x saja kan. Bahagi 2 15 ni jadi darab 2. Okey, jadi simbol ketaksamaan ni tak berubah sebabnya bahagi biasa je kan. So 2 kali 2 dapat 4. Okey, siap. X lebih besar atau sama dengan 4. Okey, itu saja untuk hari ini.